Malaysia. Yang Besar Encik Ayub bin Ahmad, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang Besar Puan Syakirah, Wakil MPSM Negeri Perlis. Yang Besar Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-pegawai ikhtisas, dan juga seterusnya yang dihormati guru-guru pemikir kecemerlangan Gempur SPM 2022. Selamat datang ke majlis kita pada petang ini. Untuk memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Terima kasih diucapkan kepada semua guru yang terlibat dalam kumpulan pemikir kecemerlangan Gempur SPM 2022 yang melapangkan masa untuk hadir pada petang ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Besar Tuan Timbalan Pengarah dan Puan Syakirah kerana bersama-sama dengan kita juga pada petang ini. Hadirin sekalian, untuk meneruskan atur cara kita pada petang yang penuh bahagia ini, saya mempersilakan Yang Besar Encik Ayub bin Ahmad, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Sektor Pembelajaran, untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam untuk semua. Salam keluarga Malaysia. Salam 09 Stacks Educators. Salam serai buat excellent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima kasih Cikgu Fuad selaku pengacara majlis yang berusaha, Cikgu Syakirah, Pengetua Sekolah Menengah Agama Perempuan, yang juga barisan Exco Kepimpinan MPSM Negeri Perlis, yang menjadi wakil kepada pengurusi MPSM Negeri Perlis, yang menjadi core ataupun penaja kepada program Gempur SPM selepas bila mana KPN tidak digalakkan oleh kepimpinan KPM terdahulu agar jangan melaksanakan standardized ataupun dipiawaikan soalan-soalan SPM ataupun percubaan di peringkat negeri dulu, kepimpinan yang terdahulu. Saya boleh sebut nama, tak perlu sebut di sini ya. Dan seterusnya barisan kepimpinan rakan-rakan guru KPP di pembelajaran, rakan-rakan PP pelajaran, seterusnya tuan-tuan dan puan yang kita raikan, iaitu penggubal soalan kertas percubaan SPM. Peringkat awal kita nak laksanakan di Putra Regency. Kelulusan dari segi bajetnya telah pun diperolehi, tetapi malangnya kita ada satu lagi penghalang, iaitu pembayaran ataupun bajet pembayaran dilaksanakan program di Putra Regency itu telah pun melebihi 20,000. So di cut off, dia tak boleh buat di situ, tapi perlu dibuat tempat lain. Tapi bila buat tempat lain, kos yang diberi ataupun harga yang diberi yang telah ditawarkan oleh pihak regensi lebih murah berbanding dengan hotel-hotel yang ada di seluruh pelosok negeri Perlis. Konon-kononnya Perlis ni banyak hotel. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan baca satu WhatsApp yang saya hantar kepada KPM. Perlis bukan ada banyak pilihan, syarat satu untuk semua adalah satu syarat yang tidak menepati, maka minta pengecualian berasaskan situasi. Seorang pun tak jawab daripada Perlis sampai ke Sabah. Okey. So mana saya hantar WhatsApp ni, saya nak beritahu, saya tak kisah sangat pun. Tapi yang pentingnya ialah
So tuan-tuan dan puan, tapi tak apalah. Tapi tuan-tuan dan puan, maksudnya Three Musketeers itu tak boleh diguna pakai dalam proses pelaksanaan tata cara SOP kewangan bagi negeri Perlis. Tahu kan? One for all for one kan? So maksudnya tak boleh pakai lah. Part lain boleh pakai. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan, so kita terpaksa buat di sini, maka kita akan kurangkan bilangan dan inilah wakil-wakil yang dipilih secara rawak, nasiblah siapa nama di atas, itulah sebab kita menggunakan pendekatan pengurusan rumah sukan. Siapa nombor satu, dialah ketua rumah dan diuruskan segala-galanya. Okey. Kenapa rumah sukan? Sebab saya pun bekas ketua. Jadi itulah yang kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan berbanyak terima kasih pada tuan-tuan dan puan. Ada diutarakan dalam mesyuarat bersama dengan MPSM. Saya minta MPSM keluarkan sedikit dana, memandangkan kita kecil, kita tak sampai jumlah yang mencukupi, bilangannya sikit ya. Kita minta kita adakan finalize, iaitu semak skema last, semak soalan, dan hari itulah juga diberi kepada pencetak. Tetapi MPSM dipilih ada masalah kewangan, kekangan kewangan, maka tak boleh nak buat. So untuk nak memastikan bahawa tuan-tuan dan puan diberi juga pengiktirafan, walaupun pengiktirafan ini tidaklah mahal, hanya sekeping sijil, dan sijil pada peringkat awalnya nak dicari, nak diambil daripada bajet GPN, tapi tak ada juga. Jadi MPSM keluarkan bajet, maka terhasillah sijil untuk tuan-tuan dan puan. Tapi kalau ikut saya, memang saya nak minta daripada GPN, sebab allocation budget dah memang ada di bawah pengurusan, tapi malangnya ini masalah live ni, nak cakap lebih kurang tak boleh. Okey. Live ini masalah nak sebut tak boleh ya. So dalam ini tuan-tuan dan puan, saya sangat-sangat berterima kasih pada tuan-tuan dan puan. Saya faham kalau saya tengok Kak T, walaupun bukan bawah lampu tapi cam lagi, okey, buat soalan tu daripada saya tak jadi pengetua sampai saya jadi pengetua, dan dia pun dah nak pencen tahun depan, sampai sekarang masih lagi buat soalan. Dan kita boleh tanya sebagai satu rujukan secara orang sumber dalam konteks sejarah, berapa keping penghargaan yang diberi oleh GPN dalam konteks selepas membuat soalan itu. Saya faham. Saya pernah menjadi pengubah soalan bagi pengetahuan moral peringkat SPM. Saya pernah jadi pengubah silibus untuk private college di bawah tajuk kenegaraan bersama dengan Prof. Nik Aziz Nikpa dulunya. So kita faham sangat-sangat bila buat soalan ini bukan satu perkara yang mudah. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan dah masuk dalam kerangka ini ataupun dalam ruang lingkup pembinaan soalan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih pada tuan-tuan dan puan, walaupun tuan-tuan tak dipanggil pada waktu pagi, tapi ada juga yang dipanggil waktu pagi oleh pengetua. Tuan-tuan dan puan diberi peluang pada tuan-tuan dan puan. Tapi prinsip yang kita pegang, pembelajaran tak akan sekali-kali memanggil gurunya, maksudnya guru sekolah tuan-tuan dan puan yang mana tuan-tuan berkhidmat pada waktu pagi, kecuali program itu adalah program KPM. Contoh saya bagi, macam hari ini, semalam dah bermula seperti kemarin, ada guru matematik berkursus di Sekolah Kebangsaan Bohol Impiang, iaitu di bawah EPRD KPM. Saya sign di situ. So dalam hal ini, kalau cikgu kata, Cikgu Syakira ke, Barisan Kepimpinan Pengetua Sekolah ke, cikgu keluar banyak, is not from my sector. Itu saya beritahu. Kita akan laksanakan daripada hari-hari yang sebelum ni sampai ke akhirnya, ialah 2:30 petang ataupun 2 petang sehinggalah waktu pukul 5 petang. So kita tak akan ganggu tuan-tuan dan puan operational secara official di sekolah tuan-tuan dan puan. Tapi kita pernah faham, saya jumpa dengan cikgu-cikgu tingkatan 5 sembang-sembang. Ini ayat yang datang pada saya, datang daripada lubuk hati, walaupun secara bergurau. Kita faham bergurau, tapi bergurau tu ada benarnya. Okey, kita faham kadang-kadang gurau, tapi dalam gurau tu ada benarnya, ada betulnya. Kami pun nak IAE juga macam geng-geng sukan, keluar pagi-pagi latih, walaupun tim bola ke tim sukan tak ada sekolah ni pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila itu yang dilontarkan kepada saya pun faham. Saya pun faham bahawa mesejnya ialah
kita berdepan dengan satu situasi tak puas hati, dan saya harap benda ni tak timbul dalam dan tidak ada dalam benak pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya kalau timbul, tuan-tuan turun delete cepat-cepat. Kalau tidak, confirm GPS sekolah tuan-tuan jatuh, GPN jatuh. Sebab GPS dihimpunkan membentuk GPN, maka GPFP jatuh dan akhirnya kesan kepada pencapaian murid kita. So dalam hal ini kita akui, saya bagi tahu secara honestly, saya pernah jadi guru kanan, saya pernah jadi PK-ko, saya pernah jadi PK-Ham, saya pernah jadi PK1. PK paling seronok ialah PK-ko. PK paling pening ialah PK-Ham. Data tak ada benda yang seronok, semua benda tak elok main kat kita. Budak tak buat kerja rumah, main kat PK-Ham. Saya dapat memo lagi, PK-Ham sila ambil tindakan, pelajar ini tidak menyiapkan kerja sekolah. Itu saya dapat dulu lah. Okey, so dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, kita faham ada yang tak mau akan nak stay forever and ever sebagai PK-ko. Di sekolah menengah tak berlaku begitu, di sekolah menengah ada nak jadi PK-ko sampai hidup dan matiku, di situlah tempat dia. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan, saya ucap terima kasih banyak. So selesai soalan ini, selesai segalanya, selesai semua dah kan? Okey, so kita akan bagi CJ pada tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang mampu kita bagi untuk tahun 2022. Tapi kalau inilah patternnya, saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bina soalan cepat-cepat, kita buat apresiasi pada awal tahun sebelum dipenuhi oleh aktiviti-aktiviti yang banyak malam dekat Hotel Regency. Faham tak tu? Faham tak faham ni? Faham tak? Ada program yang bermalam banyak hari kat situ, tapi pengiraan secara kumulatif akan ada di jumlah di Regency, menyebabkan kita tak boleh nak masuk sebab dah penuh 20,000. Faham tu? So dengan kata lain, kita buat awal. So tuan-tuan pun form tim ini, tim yang ada buat soalan tu, dah bina untuk sesi pengajian 20, 22, 23, 24. Mesej faham Okey. Faham tak Ustaz? Ni Cikgu Azmi. Faham Ustaz tu mensyarah Maksudnya, tuan-tuan dah selesai yang ini, tuan-tuan dah mula membina. Macam tuan-tuan tulis buku, dah selesai yang ini, tuan-tuan mula nak buat facelift buku berkenaan. Macam kereta tu facelift, buat berkenaan, dah mula membina JSU-nya dan seterusnya, mula kerangka. Sebab silibus confirm tak berubah tahun depan. Nampak tak? Silibus tak berubah tahun depan. Cuma bandingkan soalan yang berlaku pada tahun ini, yang bakal tahun depan tu, dengan dibuanglah sebab selalunya yang keluar takkan berulang balik. Okey, satu perkara. Yang perkara yang kedua, saya share dengan guru-guru kita BM sejarah yang sekolahnya jatuh, iaitu BM. Tak sebut sekolah pun tak ada masalah. Kita bukan cerita apa Telaga Minyak Petronas A, B, C. Kita buat sekolah kita saja. Ada sekolah A, ada sekolah B, ada sekolah C. Tuan-tuan tahulah. Okey tuan-tuan, saya sebut kemarin pada rakan-rakan guru mengajar sejarah. Yang pertama, tuan-tuan kena faham satu situasi. BM sama sekali tidak sama dengan sejarah. Jangan pandai-pandai membanding secara direct BM dengan sejarah. Kalaulah pegawai itu pegawai di KPM ke, pegawai itu apa sejarah apa sebuah tu, tuan-tuan cek tengok dia pernah jadi pengetua ke tak. Kalau dia tak pernah jadi pengetua, dengar saja telinga kiri masuk telinga kanan. Sebab dah tidak boleh dibanding secara direct langsung di antara BM dengan sejarah. Cuma masalah yang dibandingkan BM dengan sejarah tu kita kena faham, iaitu dua-dua adalah compulsory subject. Yang itu kita pegang. Macam tadi saya sebut dalam satu tazkirah pagi, orang Islam sebut babi haram. Betul ya? Ini Cina apa semua jangan terasa lah. Memang betul ya pun. Hukum kuliah ilmu kafirul la abudu wa ta'budun tu kena faham yang tu. Tanya Ustaz Umar, okey, babi itu haram. Janganlah tanya kat saya, kuku boleh tak kuku? Faham tak? Faham siung ni boleh siung, bukan daging, siung babi boleh tak?
Faham tak? Maksudnya secara keseluruhan. So pegang dua tu ialah dua-dua ini adalah compulsory subject yang mana dilihat secara perbandingan BM dan sejarah, tetapi dari segi masa tak sama. Kalau sekolah itu implement 30 minit 4 waktu, dan kalau sekiranya sekolah itu implement 30 minit 4, kalau 40 minit 3, bergantung pada sekolah. Tidak ada satu perkara yang menetapkan mesti 30, mesti 40. Okey, dari segi pembelajaran terpulang kepada kuasa otonomi pengurusan, delegation of power by our ministry pada pengetua sebagai pegawai kanan. Dia aturlah sekolah dia. Cuma boleh tak 20 minit? Boleh tak 20 minit? Kalau orang tanya tuan-tuan dan puan-puan, boleh, tapi kira totally semua tu mestilah cukup jumlah minit, jumlah masa jam untuk subjek sejarah, iaitu berapa minit seminggu? Siapa yang masuk dalam sejarah ni? Ada? Kau tak ngaku dah. Berapa minit lah sejarah? Ada nak murid saya ni. Campur semua tu lah. Nak buat 5 minit boleh tapi orang tak nak buat kerja tu. Masih 5 minit, kadang batuk sikit habis. Okey. So dalam hari ni tuan-tuan dan puan-puan, pilihan yang kita ada ialah 30 dan 40. 30 ni dicadang oleh jadual waktu. Baru masa itu oleh bahagian kurikulum. Masa tu nak buat jadual waktu. Saya jadi pengetua. Last kali saya pun hingat kat pegawai GPN begitu, saya pada terlupa sama dia. Pusing pi pusing mai. GPM sebut bergantunglah kebijaksanaan pengetua-pengetua. Betul tak Ustazah kira? Dah tahu dah kami bijaksana, biarlah kami buat. Itu saya jawab. Okey, so dalam hari tuan-tuan dan puan-puan, isu seterusnya ialah bila mana sejarah dipendekkan menjadi 2 paper, dulu 3 paper. So kengkangan mereka makin hebat bila mana tajuk dan juga silibus dibesarkan. Okey. Cuma melawak kemarin ni, mereka tanya oleh saya, pembelajaran siap dah kau video Mak Kilau? Okey, saya jawab macam ni gelak-gelak ya. Mak Kilau pembelajaran tak buat sebab silibus sejarah tak ada tajuk Mak Kilau. Rupanya depa lawak tu tak sampai tu. Depa serius saya tengok. Lepas tu barulah seorang gelak. Lepas tu dia sampailah, tapi arrival of meaning tu lambat. So tuan-tuan dan puan-puan yang sejarah betul tak Cila? Kira Cila ada? Ada tak tajuk Mak Kilau dalam sejarah Tingkatan 4 5? Tak ada. Dalam kimia ada kimia. Kan? Okey. Jadi bukanlah keris berkilau itu maka Mak Kilau nama aku, tak ada dalam SPM. So tuan-tuan dan puan-puan, BM dia lain sikit. BM dia ada itu, dia ada oral dan sebagainya, dah ada dah sekian-sekian markah. Alright, settle. Jadi tugas kita sekarang ini ialah BM, saya nak minta tolong ketua-ketua panitia dan guru cemerlang. Saya tengok Syarul pun ada walaupun pakai mask. Kita mesti bermain angka kecil bagi GPN, bukan bagi GPMP setiap setiap BM di setiap sekolah. BM di setiap sekolah mestilah bermain di angka kecil. Bila bermain di angka kecil, bukan bermakna kita bagi kelonggaran kepada sejarah. Tidak sama sekali. Dia orang itu pun kecil. Saya tak ada ruang nak sebut kepada pengetua-pengetua. Ibu Syakirah boleh sebut. Lepas ni kalau nak buat program di peringkat sekolah, cuba minta jadual waktu refer tengok sejarah. Banyak tak hari itu? Tingkatan 5. Kadang-kadang bila kita buat program kacau bubuk sora misalnya, jatuh hari itu sejarah, burn sejarah. Cikgu sejarah tu kalau kelas hujung tobat lahum dia nak cover balik. So kita ubahlah hari lain. Tak perlulah hari Jumaat kacau bubuk sora. Kan? Hari Isnin pun boleh Macam perhimpunan pagi lah, nak buat hari Rabu pun buatlah. Apa masalahnya? Kenapa perlu hari Isnin? Okay, contohnya gitulah. So dalam hari tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan sangat pada tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini dah sampai dah masuk ke kuadran yang ketiga
iaitu nak menghadap peperiksaan percubaan. Ada 3 benda yang saya maklum pada tuan-tuan dan puan, saya tak pastilah sekolah-sekolah yang akan saya hadir sebagai PIC bersama dengan rakan-rakan task force untuk dialog prestasi. Saya nak minta tolong siap-siap. Yang pertama, kalau tuan-tuan jadi ketua panitia pada ketika itu, katakanlah kita bincang subjek BM contohnya, kebetulan lah BM, tapi selalunya BM dululah. Kalau tuan-tuan pandai, tuan-tuan nak mula dengan perbincangan perniagaan pun tak ada masalah, mula je lah. Keyboard laptop duduk kat tuan-tuan, tak perlu mula dengan BM, ikut sejarah, ikut BM, tak perlu. Okey, mula-mula nak bincang elektif, macam elektif, lepas tu pergi ke teras, tak ada masalah. Tidak ada satu pun pernyataan wajib perlu ikut macam ni, itu je dilazimkan ya. Bila dah kita tengok di situ, sudah pasti kita akan membuat perbandingan. Ini bagi tahu dulu. Kot masa tu buat tak elok tu termarah tak syok lah. Ni habaq awal-awal. Okey. Jawapan yang selalu kita dapat tahun lepas ialah murid tidak hadir. Okey, murid tak hadir. So jangan jawab kasi murid tak hadir. Okey, hak tak hadir tu, okey, kita tinggalkan yang tak hadir. Okey, contohnya kita buat satu, saya dah ajak depa tu kemarin pengiraan simple kepada guru BM dan guru sejarah. Bagaimana kita nak plot in pelajar-pelajar itu meningkat ataupun tidak. Saya cerita depa, balik ni tanya depa tu. Takkan nak cerita tuan-tuan dan puan, ini bagi ekspresi kan. Okey, so tuan-tuan dan puan, kalaulah tuan-tuan nak cerita lah juga budak tak hadir, cerita bilangan berapa orang. Daripada calon yang mengambil perniagaan, contohnya kita ada 73 orang, tak hadir 70 orang, 3 yang hadir. Kami nak buat macam mana ni? Itu lain. Tapi kalau 73 orang calon, 3 orang tak hadir, babai je lah. Boleh tak? Okey. So yang pentingnya ialah kita nak tengok, okey, kita nak tengok, saya beritahu lah Guak Nangka bawah saya, Kuala Perlis bawah saya lagi, saya pun tak ingat lah. Okey, ada 5 buah sekolah. Yang kita nak tengoknya ialah 73 orang. Kita nak halusi di situ berapa prospek A plus, berapa prospek A minus dan sebagainya, ataupun dalam konteks cemerlang, dalam konteks moderate ataupun sederhana, dalam konteks galus, dalam konteks hangus, dalam konteks tak dapat dikesan. 3 elemen ini tuan-tuan kena tahu, fingertip je. Okey. Terusnya, saya mungkin tanya juga, cikgu mengajar kelas mana? Cikgu tu pun jawab kelas 3, kelas 5 Budiman. Kelas 5 Budiman, kelas cikgu ada berapa? Dia pun jawab 15 orang, ataupun katakanlah senang kira lah 20 orang. Okey, dalam 20 orang tu kita tengok berapa cemerlang, berapa di yang saya sebutkan tadi. Dia kena buat simple calculation, kemudian berapa peratus dia jangka GPMP dia. Kita main peratus dulu. Kemudian selepas kita bermain dengan peratus, baru kita cuba dapatkan mata GPMP base kepada A plus, A minus, B plus sampailah ke bawah. Tuan-tuan dah boleh pelot dah sebelah je. Selepas dah tuan-tuan dah ada benda ni dalam pemikiran, dalam ada data dalam fail kelas tuan-tuan dan puan, anak murid tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bergerak ke satu step lagi, plan berfasa tuan-tuan dan puan, dan plan berfokus tuan-tuan dan puan untuk siapa? Untuk kelas tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan kelas Budiman, Budiman lah yang kita nak dengar jawab. Kalau tuan-tuan kelas apa lagi ya? Budiman, cekal. Cekal lah kita nak jawab. Boleh? Tak mau jawab umum. Calon SPM peringkat awal ya. Itu mungkin PK akan jawab, sebab yang akan betang ni PK, pengetua akan duduk di sebelah. Okey, pengetua akan duduk sebelah aja. Kalau saya ada nak jawab, saya tak bagi, tunggu jumpa ayu jawab. Okey, PK kan. Saya nak PK itu menguasai keseluruhan data yang ada. Mana data-data tu? Data-data tu datang daripada SU curriculum, base kepada
data markah yang diisi dalam SAPS. Yang tinggal 2 buah sekolah yang tak isi. Iaitu sekolah mana lagi? Saya cek tadi, saya cek 2 buah sekolah tu isi, lain semua dah isi lah. Sekolah agama perempuan isi dah, sekolah agama Arau pun dah isi dah. Cikgu sekolah mana cikgu? Isi dah. Cikgu sekolah mana cikgu? Tudung biru atau hijau? Al-Ma'ad pun dah isi dah. Maksudnya tak apalah, tanya 4 orang dah, semua dah isi dah. Jadi kan 2 buah sekolah yang tak isi lagi. 1 sekolah di Parlimen Kangak, 1 sekolah di Parlimen Arau. Jangan tanya lagi, lagi confirm saya sebut. Okey. So 2 buah sekolah yang tak isi lagi. Alright. So di Padang Masak semua settle. Tidak ada masalah. So dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan, so fokus kita sekarang ini, cikgu-cikgu tingkatan 5, saya yakin tuan-tuan semua tingkatan 5, ialah program berfokus sekolah dan program berfokus kelas tuan-tuan dan puan-puan. Berfokus untuk sekolah maksudnya kalau tuan-tuan SU curriculum. Tapi kalau tuan-tuan bukan SU curriculum, tuan-tuan mengajak kelas tu, tuan-tuan fokus kelas tuan-tuan dan puan-puan. Sehinggalah orang di sebelah minta tolong pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan develop kelas tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan kelas dikatakan kelas pandai, maka cemerlanglah banyak. Tapi kita pun bukanlah bodoh pian. Saya pun takkanlah bodoh tu. Nak ditanya berapa ratus dapat 5A apa A+ di sekolah Tok Japa Hasan, agak-agak lah. Bang. Setakat mana yang kita boleh, tetapi setakat mana yang boleh selepas keluar SPM, yang penting ialah kita usaha sebaik mungkin. Tapi kena ada bukti lah. Dan pembentangan yang tuan-tuan buat dalam dialog prestasi di bawah sekolah saya tu mestilah infografik. Tak mahu duduk angka. Bagi nampak, boleh tengok sekali, kita nampak perbandingan di antara awal tahun dengan pertengahan tahun. Okey, contoh saya bagi. Pertengahan tahun GPMP-nya 3.8. Tak kira lah subjek apa pun. Pertengahan jadi 5.7. Contoh berlaku peningkatan. Saya nak tengoklah di antara jeda 1 dengan kedua itu, apa yang tuan-tuan buat. Nampak tak? Nak tengok tu lah, buat apa. Okey. Katalah tuan-tuan tak buat apa. Okey lah. Kita nak tanyalah silibus habis tak habis. Ni habaq lah ni senang. Jadi skema dah ada dah pada tuan-tuan dan puan-puan. Senang tuan-tuan nak kuring. Seterusnya, bila dah ada benda ni, kita nak twin tengok PK1. Dia apa yang tuan-tuan jawab akan reflect satu, sebab saya akan arahkan pula penilai PK1 yang di bawah sekolah saya yang saya jaga tu, mentang kalau dia blur jangan duk bagi 90 dan ke atas. Adil tak? Baca tak payah mana pun. Kenapa duk liga-ligan bagi nak gila? Tak ada liga-ligan, tengok je. Kan tali duk kat kita, ada orang mewah lari satu padang tak? Orang misi rumput di keliling padang. Kita bukan kalah misi rumput ya, tuan-tuan kena faham ya. Label tuan-tuan bukan penggalah misi rumput. Tuan-tuan dan puan-puan adalah pemain layang-layang. Walaupun teraju 3 ataupun teraju beratus. Kalau ataupun benda-benda ni yang tuan-tuan tengok. Sebab kita nak channel tu. Sebab kita tengok penilaian prestasi yang saya duk semak di GPN, PK potong pengetua. Ini kan kata ni, PK potong pengetua dia punya penilaian prestasi yang diberi. So kita nak bagi ruang PK satu bentang, betul tak betul dia menguasai. So apa yang bagaimana menguasai? Dia main daripada tuan-tuan dan puan-puan masa menjawab tu, bagaimana dia buat conclusion. Bagaimana dia bertanya. Bukan saya nak pergi chair meeting tu. Dia chair meeting. Dia bentang, saya tanya, dia jawab ataupun tuan-tuan jawab, dia akan buat conclusion. Kita akan buat ni, Satu lagi. Yang ni pun favourite tuan-tuan nak jawab. Sangat suka tuan-tuan jawab. Saya pergi sekolah rendah pun sama, saya pergi sekolah menengah pun sama, tapi tak jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Kami akan buat kelas fajar. Dengan bangga je kita akan buat kelas fajar. Saya tanya balik, dah kelas fajar ni hebat sangat, pasal apa tak mula awal tahun? Dia jawab tak?
Bila dah sesok dah sesok dah sekarang ni, tuan-tuan pun jawab nak buat kelas fajar. Kenapa tak buat awal tahun? Macam saya selalu sebut tu, dah tahu dah jadual anjar tu bagus, awak tak buat awal tahun. Siapa nak tunggu dalam minit sebab mau nak buat kelas anjar dan sebagainya. Okey, last. Saya nak minta tolong juga. Masuk round ni, Tingkatan 5, tolonglah kecualikanlah dengan aktiviti-aktiviti itu. Kecualilah dia wakil negara. Nah, kecualilah dia dipanggil untuk mewakili negara. Kalau saya nampak Saiful tu main bowling tu bukan wakil perlis lah. Wakil negara tu kita bagi lah support. Sebab dia ada ruang melanjutkan pelajaran di UM ataupun UPM dalam sains sukan. Dia ada ruang mendapat scholarship dibiayai oleh Majlis Sukan Negara. Boleh. Kalau dia main bola pun dah level tingkat 5 tu, Akademi Muhtadari dah panggil lah. Tapi kalau takat duk main kot ni ya, tak payah. Kau ambil penyesal dulu lah. Kata gitulah. Okey. Dan seterusnya juga, saya pun tak ada peluang. Kalau jumpa SLU ni, saya tengok apa ni Ustaz Sabri buat SLU di correctional dengan pengarah, dengan apa nama pengetua guru besar tu, dia tak ada ruang sebab depa ada duit, pembelajaran tak ada duit. Depa ada duit di bawah DTP. Okey, Amidi apa nama Sabri ada bawah DTP, Amidi ada di bawah pengurusan sekolah. Pembelajaran ni zero budget. Dua harap minta sumbangan SIMA, sumbangan apa nama apa Ustaz? Jemaah Datuk. Apa itu Mara, Maybank, Taksat, apa nama ahli parlimen Kangak telefon nak bagi sumbangan, tapi saya tak pandai nak terima lagi, semua tanya pengarah dululah. Kalau saya tempat tu saya pandai nak terima. Okey. So dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan, kita terpaksa bergantung sangat-sangat kepada orang lain. So dalam hal ini, kalau ada ruang, saya nak beritahu, tolonglah excuse cikgu-cikgu Tingkatan 5 ni terlibat dalam apa-apa lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun, kalau terlibat dalam sukan Pi Sukma ni, waktu ni pun saya pening lah. Saya pening bagi pihak pengetua lah. Kalau terlibat dengan Sukma bila? Hari sekolah tu. Seronok ni, sukan seronok. Saya pun terlibat dengan sukan, tapi kita ada mission yang lebih hebat lagi di segi fisabilillah ni. Sebab zakat pun boleh keluarkan kepada pelajar-pelajar yang menuntut ilmu walaupun bukan kelompok asnaf. So dalam hal ini kita kena faham satu perkara yang sangat besar benda tu. So dalam hal ini saya harapkan sangat guru tingkatan 5 itulah, tapi ikut kepimpinan pengetua lah, ikut Cikgu Syakirah boleh sebut dekat MPSM, berilah kelonggaran yang lebih kepada guru tingkatan 5 di bawah kepimpinan ini. Tapi kalau saya masa sekolah Datuk Syed tu, saya memang saya bagi pun. Okey, saya tak kacau apa pun dengan aktiviti-aktiviti yang terutamanya co-curriculum lah. Kalau ada sekolah yang curriculum buat pagi, co-curriculum buat pagi, tamat-tamat lah. Saya tahu juga beberapa sekolah buat co-curriculum waktu pagi. Bagi sekolah yang kita 5 tu cukup-cukup lah. MRSM ni mebuh markah je. Nah, yang kita nak strip bagi nak rak tu pas kereta je. MRSM ibu markah je. Anak saya MRSM tu ibu markah macam tu lah, dapat 8 poin lebih. Yang kita ni pakai tak semua 12 kali, mesti 12 kali. Tak faham apa. Kabung je lah, apa masalah je. Okey, tapi janganlah kata saya suruh pula. Okey, pandai-pandai lah. So, tingkatan 5, so kita mula menjurus ke arah yang lebih spesifik untuk memastikan murid kita lulus SPM. Clear? Alright. Apa pun bergantung kepada pengurusan sekolah masing-masing. Bagaimana dia nak mencorak sekolah berkenaan. Cuma kita harapkan bagi sekolah-sekolah yang SPM-nya merosot tahun lepas, tolong tingkatkan. Saya sebut ya, Sanglang jatuh, Syed Sira jatuh. Lagi sebelah mana lagi tuan-tuan ingat? Semekap jatuh lagi. Ingat tak? Tahun ni cabaran dia makin hebat. Kelonggaran untuk pandemik dah dikecilkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah orang sebut pada tuan-tuan dan puan-puan valid ke tak valid ke,
ada orang sebut keputusan SPM tahun ni tak valid. Cikgu, saya tanya apa balik, awak keputusan SPM valid sangat kan? Kan tak elok kita jawab macam tu. Dia dengan selamat keputusan SPM tahun ni tak valid. Online mai ke peperiksaan, lepas tu mai ke pemeriksaan dan kita tak tahu pun markah lulus. Saya tanya balik, selama ni hantau kan markah lulus SPM tu berapa? Tak apa-apa tu jangan jadi pandai sangat walaupun kita tak buat nak pandai. So dialog dengan kita ni tak payahlah sampai nak menghukum dan sebagainya. Cuba bayangkan beratus beribu ambil SPM, tiba-tiba dengan senang kita kata tak valid. Kita pun tak tahu markah lulus. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa letak markah lulus di peperiksaan pertengahan tahun 40? Siapa letak? Silah, saya ajak you dulu. Siapa saya pun letak 40. Apa nama lupa. Betul lah tu. Okey. Pasal apa saya letak 40? Kalau you tanya saya dulu, saya pun tak tahu letak 40. Siapa letak 40? Yang tiba-tiba 40 awak tak letak 38. Cuba fikir. Dan dengan sepakatnya kita menerima 40 itu markah lulus. Lepas tu SPM, siapa tahu markah lulus SPM? Habaq mai. So tak payahlah kata valid tak valid. Kita terima ayat tu, ayat tadi tu. Duduk dah orang kata haram tu dia tanya kuku ke siung, haram. Betul Ustaz tu? Okay, so dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan, tolong saya minta tolong sangat-sangat ni. Last saya nak beritahu, benda yang paling seronok pada ibu bapa termasuk kita, termasuk tuan-tuan dan puan-puan, termasuk saya, ialah anak kita lulus periksa. Orang lain pun sama juga seronok bila anak dia lulus periksa. Perkara yang kedua, dia seronok, kita seronok, tuan-tuan pun seronok. Anak kita dapat sambung mengaji. Betul? Kalau tidak, tak awak masuk dalam Facebook tu. Convocation anak di sana, anak di sini. Betul tak? Okey. Yang ketiga, seronoknya dapat tawaran beasiswa. Betul tak betul? Sebab mengurangkan tanggungan kita. Jadi tiga ni, kalau kita dapat, tiga ni, kalau kita boleh bagi orang lain dapat, cuba bayangkan seronoknya orang tu. Seronok tak? Saya seronok. Tapi nak share pun, bukan share ni, bukan nak cerita, tapi seronok. Hak nombor 3, dapat scholarship. Dia tak kira pendapatan hang diri 54 ke, bini 54 ke, keputusan dia bagus, dapatlah scholarship. Seronok. Duk tengok tu saja. Kalau tidak, kita lah tanggung yuran semua dan sebagainya. So banyak sumber beasiswa ditawarkan dengan syarat anak kita perform. Kalau anak kita hebat dalam macam pada Lena Ridong tu, dia masuk UM Sains Sukan, semua scholarship. Sebab tu saya kata, kalau anak kita tingkatan 5 dah mula terlibat dalam under 15, under 6, ada 18 main negara, kita galakkan, you main bola. Latih betul-betul, jaga fitness, jaga kecederaan, kita galakkan. Tapi kalau duk bawa tuang ayak nak kali semasa depan je, no. Nampak tak? Okey, nampak tak tu? Sebab kita dalam akademik. Tetapi kalau di luar akademik, dia cerita bawa tuang ayak, betul? Dia boleh meniaga ayak satu hari nanti di pasar malam, itu cerita lain. Polis pun tak suruh orang tu buat sesuatu yang pelik-pelik. Dia kata jangan terlibat dengan jenayah, betul tak? Dia kata ambil periksa, lulus. Dia tak boleh memperincikan untuk lulus periksa. So dalam hari ini, yang boleh memperincikan lulus periksa, yang cikgu. So saya harapkan sangat pada tuan-tuan dan puan-puan, kemarin merayu pada cikgu sejarah HKM, okey, yang jatuh dia punya performance. Biasalah jatuh kemudian naik balik. Tapi kalau boleh tu naik lah. Tapi bukan senang nak naik tu sebab kohort yang berbeza-beza. Dan tuan-tuan dan puan-puan dah memang elite. Ini cerita ni, tuan-tuan ni komando ni. Kira masuk dia, tuan-tuan masuk ya, memang habis selesai cerita masalah tu.
di sekolah masing-masing, tuan-tuan adalah kumpulan elit yang mana boleh mencorak pencapaian akademik di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan calang-calang ni. Cuma prasyarat kita tak boleh nak bagi APC itu tiap-tiap tahun. Walaupun saya pernah sembang dengan Kak T, kenapa nak bagi dia syarat kita ialah 5 tahun ganti. Dia tahun ni saya dapat 5 tahun pula baru boleh dipertimbangkan. Syarat kita cikgu. Tapi kalau bukan cikgu 3 tahun saja. Jadi galaklah anak-anak kita jangan jadi cikgu. Sebab kita di anak tiri kan. Okey, sampai ke gaji pun lambat, lepas tu bagi guru besar pun nak turun jadi guru besar dan sebagainya, macam-macam haru biru. Okey, so tak apa. So dalam hal sini minta tolong sekali lagi, tolong dan pastikan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapat pengalaman tahun ini. Bila hujung tahun dah penuh 20,000 kita dah nak buat. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kita mula gerakkan pembinaan item untuk perjumpaan di awal tahun. Okey, tak apa kalau APSM lambat, kita akan gerakkan tuan-tuan dan puan-puan. Yang akan gugur tahun depan ialah Kak T seorang, pencen bulan 1 kan, bulan 2, bulan 1. Lagi siapa nak pencen tak yang ada sini? Siapa nak pencen? Tak ada orang? Walaupun ada tagline go hard or go home, walaupun ada tagline tu kan, tolong abaikan, jangan duk pencen lah. Kepakaran, pengalaman tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat diperlukan. Cikgu Chong, bilang mau pencen bulan 3, bila tahun? Next year juga. Oh ya, we miss you lah Chong. Lagi siapa lagi? Tahun depan ada lagi tak? Tapi saya tengok ni muka ni muda-muda banyak lah pada saya. Okey. Yang belakang cikgu nak lambat lagi kan? Lambat lagi gambaran lambat lagi. Yang belakang yang pakai songkok lambat lagi. Ha? Okey, tugas cikgu Yati yang saya panggil Kak T, jiran saya di Taman Utama. Okey. Tolong cari ketua pengganti Kak T. Nama siap-siap. Kita masuk saya sesi baru kita lantik terus. Dia tidak ada telempu lah. Kita lantik terus. Okey. So dalam hari ini saya harap sangat penggantian tu akan ada. Dan memang orang kata patah tumbuh hilang berganti. Betul Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, pernah jumpa ada hak patah tu sama dengan hak ganti? Hak yang patah tu, hak tumbuh tu sama dengan hak patah? Tuan-tuan tanam pokok puding, tuan-tuan kepak, tuan-tuan tunggu. Hak tumbuh tu sama dengan hak kepak tu. So faham tu betul. Kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Betul kan? Tapi kita mengharapkan elok lah. So saya harapkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, tolong. Walaupun ada tagline tu saya ulang balik, tak payah duk pencen-pencen lah. Tunggulah. Kalau dah tak sihat sangat, membebankan ataupun masalahnya merugikan orang ramai ataupun khalayak, elok pencen. Itu kes lain. Tapi kalau sihat, kalau orang kata Allah bagi kat kita sihat, tidak ada masalah dan sebagainya, teruskan perjuangan. Sebab kemahiran tuan-tuan dan puan-puan tu tidak ada tolok bandingnya. Okey, dari segi analisis item, dari segi JSU, dari segi penguasaan konten, dari segi membuat soalan high order thinking skill, lower thinking skill dan sebagainya, ada pada tuan-tuan dan puan dan tak ada pada saya benda-benda tu. So kita memang harap sangat pada tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya lagi, tolong juga rekrut seramai mungkin cikgu-cikgu yang muda-muda ni jadi pemeriksa kertas. Boleh tak? Walaupun mereka tak mau, tolonglah pujuk pemeriksa kertas. Kenapa pemeriksa kertas? Saya beri contoh sejarah saja. Antara yang saya buat ke anak-anak saya, ni dah habis SPM dah, saya cerita lah. Daripada nombor 1 sampai nombor 5 semua A+ sejarah. Sejarah lah, dah orang perempuan pun sejarah. Saya apa erti sejarah. Perkara yang pertamanya ialah apa yang saya buat, yakinkan dia bahawa buku teks itu adalah sumber rujukan utama. Nak yakin budak-budak umur tu bukan senang. Apa tindakan seterusnya?
Bukan hanya hampa bacalah buku teks, semua dalam buku teks hampa baca. Tak cukup. Saya buat anak saya cari sekurang-kurangnya 2 skema SPM, boleh dapat, tidak ada masalah. Adik tengok nombor 1 skema jawapan soalan, adik cari term-term tu dalam buku teks. Tunggu dia. Sampailah dia kata, oh apa sungguh tu, ada pelakon dalam buku teks ni. Boom, yang tu kita dah tahu dia tu dah yakin dengan buku teks. So dia tak akan minta perak beli buku rujukan. Boleh buat? Kalau boleh buat, silakan. Saya dah buat nombor 1 sampai nombor 5. Yakinkan. Macam mana yang dah kahwin tu faham, macam mana tuan-tuan yakin bahawa husband tuan-tuan dan perempuan sangat menyintai tuan-tuan dan perempuan. Dia convince tuan-tuan tu macam perempuan tu macam mana. Okey. So kita yakinkan dia, maka kita terusnya step yang ketiga yang saya buat pada anak-anak saya, anak-anak murid saya tak buat benda ni. Okey. Step ketiga ialah dia baca buku teks sejarah itu seperti novel kulit ke kulit. Sekurang-kurangnya 4 kali dia kena habis baca buku teks. Sekurang-kurangnya. Khatam lah. Sekurang-kurangnya 4 kali. Mai pilah kok mana, dia tahu. Sekurang-kurangnya 4 kali. Tapi kalau agak bawah sikit pencapaian anak kita pun ada yang high score, yang talent dipagui, ada yang kurang. Hak yang ni banyakkan sikit dan pastikan dia baca setiap dia boleh sebut muka surat 12. Dia kata hak ni. Muka surat 5. Macam duk rakam apa nama video Mak Kilau tu. Chris yang berkilau, nama aku Mak Kilau. Budak kecil tek tu pun boleh baca, boleh hafal. Okey. Dalam ni pijak perut orang mengandung. Okey, tu kejam tu satu. Alright. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan, yakinkan pelajar-pelajar cikgu. Subjek lain saya tak tahulah. Kira sejarah ada dah. Alright. So dalam hal lain, ini yang kita buat, yang saya buat. Ini cerita lah dah habis lah. Maksudnya dah habis sekolah dah tu. So dalam hal ini tuan-tuan dan puan boleh buat. So yakinkan mereka tentang buku teks tu. Itu tip-tip dah. Lepas tu yang lain tu adalah yang tanya doa, saya abang lah. Doa apa yang memang wajib kita baca. Kat Syahrul pun saya abang saja. Yang Tunku Sulaiman tu dalam ni tak ada. Ada yang tanya, saya abang lah baca tu. Okey. So memang bila diamalkan itu, dia tengok soalan, dia boleh jawab. Siapa main habaq jawapan? Allahu'alam. Itulah. So kena perak dulu lah. So benda-benda ni amalkan dan insya-Allah boleh. Dan takat sekarang ni yang kita buat nampaknya Allah izin. Ada juga yang kita buat Allah tak izin. Okey, mungkin Allah sayang kita dan sebagainya. So dalam hari tuan-tuan dan puan, saya harapkan sangat tuan-tuan teruskan komitmen untuk bantu pelajar-pelajar kita. Dan di kesempatan ini juga saya ucapkan banyak jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Walaupun bukan di bawah pembelajaran, di bawah HPSM, tak kira juga nak ucap terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan, sebab bukan senang nak membina item, faham. So terima kasih banyak. Dan Tony tak nak kena marah ke no? Ada kena marah tak? Tak nak kira okey tu. Okey. So dalam hal ni tidak ada yang kena marah, semua okey. So dalam hal ni pengarah nak kata 100% tidak lah, tapi 99% tu apa yang pembelajaran pembelajaran buat tu dia sokong semua. Okey cikgu Ayub. Okey, go for it. Okey. So dalam hal ni tuan-tuan dan puan, tolong kita sama-sama memastikan peningkatan prestasi, bukan prestasi kita tau, bukan GPN prestasi calon di bawah selian kita. Kalau kelas Cikgu Syarum, nama apa kelas Cikgu Syarum? 5 apa Cikgu Syarum? 5? Okey, maksudnya hak dalam kelas Cikgu Syarum jaga tu. Tak boleh cerita satu sekolah tu kerja fikir yang kerja pengetua. Tapi tuan-tuan kelas tuan-tuan dan puan, bawa keluar apa yang tuan-tuan buat kelas tuan-tuan dan puan. Guna PCG pun berasaskan kepada kelas tuan-tuan dan puan. Sebab base kepada kelas bilangan murid dalam itulah juga PCG dibekalkan kepada setiap kepala murid. Dan bagi sekolah yang dapat, ada 11 sekolah yang dapat
bantuan SIMA, guna 17 ringgit korang tu buat program, laksanakan, dan kalau boleh asingkan pelajar-pelajar ni, jangan himpun semua sekali untuk buat apa pun. Pecahkan mereka ni ikut tahap kebolehan. Tolong, jangan satu kan. Kelas cerdik, kelas korang cerdik. Tapi kalau nak panggil mereka itu sebagai pemuda, itu cerita lain. Jangan campur semua. Katakan Syed Sirajuddin ada 159 calon. Betul ya Syed Siraj, 159? Saya sebut je tu. Okey. Himpun semua di Dewan Terbuka tu. Habis teknik menjawab sejarah Jahannam. Kalau kata akaun, Cikgu Khairi, agama Arab, kalau sama standard dia, samakan. Tapi kalau tak sama, buat 2 kali. Satu budak okey, satu budak kurang okey. Kita minta penceramah tu turunkan sikit dia punya level aras soalan. Begitulah juga dengan benda-benda lain. Cubalah buat, insya-Allah naik. Okey, naik itu maksudnya belum dijawab lah. Okey, so itu saja. Terima kasih banyak kepada semua pengubah soalan. Saya doakan semuanya sihat dan diberkati oleh Allah, rezeki yang diterima, dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pun akan cemerlang insya-Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Ayub bin Ahmad atas ucapan sebentar tadi. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan, sampailah kita ke majlis penyerahan sijil penghargaan kepada tuan-tuan dan puan sebagai ahli kumpulan pemikir Gempur SPM 2022. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Puan Syakirah dan Puan Wan Nur Anita untuk mengiringi Yang Berusaha Tuan Timbalan ke pentas bagi sesi penyerahan. Dipersilakan Cikgu Khairil Azmil bin Ahmad, Sekolah Menengah Penguasaan Agama Perempuan Kanga. Oh, main depan sikit ni. Baru nampak kisah belakang. Tak apa, main depan sikit. Okey. Persilakan Cikgu Muhammad Ros Raizi 1, 2 bin Muhammad SMK Kuala Perlis. Ada Cikgu Cikgu Rus Raizi. PSP, nama PSP. Ada tadi Bomai tadi. Jadi ada. Dia ganti semua. Tadi siapa? Dipersilakan Cikgu Aimi Najwa binti Muhammad Razi SMK Arau. Silakan Cikgu Normi Syafiza binti Ahmad Syafi SMK Datuk Jaafar Hassan. Silakan Cikgu Muhammad Saiful bin Makrus, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin. Okey. Persilakan Cikgu Mazirah binti Muhammad, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Okey, 1, 2, 3. Persilakan Cikgu Balkis binti Abdul Manaf, Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra.
Saifuddin bin Hasan, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Okey. Selanjutnya Cikgu Nur Afifah binti Azizun, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Selanjutnya Cikgu Rosli bin Hamid, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Dipersilakan Cikgu Ahmad Khairi bin Bakar, Sekolah Menengah Agama Arau. Seterusnya Cikgu Asman bin Ali, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Persilakan Nadiah binti Muhammad Rafiq, Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Dipersilakan Cikgu Teo Siu Yuk, Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Silakan Cikgu Chong Lee Ching, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad. Silakan Puan Nur Hayati binti Misran, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauziah. Silakan Cikgu Ana Karmila binti Osman, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Seterusnya silakan dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Bahasa Melayu tingkatan 5. Cikgu potong nama di sini, cikgu tak tulis balik nama cikgu. Islahiyah Bahasa Melayu tingkatan 5. Tak maaf. Sebab dalam list ni dipotong. Ada apa ni? Cikgu Maliza. Terima kasih Cikgu Maliza. Silakan Cikgu Syarul binti Sa'ad, Datuk Syekh Ahmad. Selanjutnya Cikgu Hasniza binti Hamdan, Sekolah Menengah Syed Safi. Dipersilakan Cikgu Zaliha binti Jamlus, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ali Ahmad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Persilakan Cikgu Nurul Izzat bin Ali, SMK Syed Sirajuddin. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Persilakan Cik Azmi Wati binti Ahmad, SMK Kuala Perlis. Dipersilakan Cikgu Siti Zainab binti Mat Saman, SMK Tengku Badriah. Selanjutnya Cikgu Rodiah binti Hasan, SMK Kuala Perlis. Silakan Cik Saiful Azira binti Ahmad, SMK Tengku Sulaiman. Persilakan Cikgu Nur Hayati binti Ahmad Jabri, Sekolah Menengah Tengku Sulaiman. Persilakan Cikgu Farhana binti Ahmad Helmi, Sekolah Menengah Agama Al-Islahiyah Menengah. Selanjutnya Cikgu Nazatul Afifah binti Hamad, Sekolah Menengah Al-Islahiyah. Dipersilakan Cikgu Kazimah Alayas Karimah binti Abdullah, Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad. Persilakan Cikgu Muhammad Ali bin Madin, Sekolah Agama Islahiyah. Persilakan Cikgu Rita Adila Hanim binti Mat Hashim, Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad. Persilakan Cikgu Mawadah Karimah binti Azman, Sekolah Menengah Agama Islahiyah. Dipersilakan Cikgu Rijal Nurin bin Ismail, Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad. Oh, tak main. Oh, kosong. Silakan Cikgu Mat Rizauddin bin Ismail, Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad. Selanjutnya Cikgu Zulkifli bin Abdul Aziz, Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad. Persilakan Cikgu Ahmad Fazrul bin Osman, Sekolah Menengah Agama Al-Islahiyah. Persilakan Cikgu Anis Masdura binti Abdul Manaf, SMK Said Alwi. Persilakan Cikgu Faizah binti Hamzah, SMK Said Alwi. Seterusnya Cikgu Aizatul Fitrah binti Ibrahim, Sekolah Menengah Agama Perempuan Al-Lawiyah.
Dipersilakan Cikgu Nur Hayati binti Lee, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Bagi sama, bagi sama. Silakan Cikgu Cik Siti Fatimah binti Cik Ahmad, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Silakan Cikgu Farah Fariza binti Cik Ahmad, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad. Selanjutnya Cikgu Rosliana binti Roslan, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Silakan Cikgu Azina binti Mustafa, SMK Datuk Syekh Ahmad. Selanjutnya Cikgu Nurul Syafinas binti Mustafa, Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahid. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Majlis belakang kami ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Cikgu Ayub Ahmad dan Puan Syakira serta KPP Sains Sosial, dan saya serahkan sekali lagi kepada Cikgu Ayub untuk sedikit lagi taklimat dan maklumat. Silakan. Okey tuan-tuan, yang ini cerita dari mula. Khusus untuk subjek elektif. Okey, dalam mesyuarat kurikulum negeri kita telah membuat beberapa ketetapan dan keputusan elektif. Ini khas untuk elektif. Elektif ni ada kerja khusus. Okey. Ketetapan yang dibuat ialah pelajar-pelajar yang gagal menyiapkan kerja khusus akan dibawa ke pusat kurikulum untuk menyiapkan kerja khusus berkenaan. Okey. Dan siapa yang nak sedia? Tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang subjek berkenaan lah. Kalau seni visual, cikgu seni visual tu kena pergi situ, tidur situ bermalam sampai siap balik. Okey. Saya faham itu. Faham. Ni pun bincang daripada tadi. Lepas tu nak main telefon bincang setengah jam lagi, sejam lagi. Yang pertama, bagi subjek elektif yang belum siap lagi sebab dia ada tarikh-tarikh yang perlu siap, sehingga kita akan buat pada 2 hari Isnin minggu akhir bulan 9, 26, 27 ni. Okey. Saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan susah nak berada di pusatku pada tarikh berkenaan, pastikan tuan-tuan siap dalam tempoh 2 minggu ni. Boleh kan? Okey. Selepas ni kita akan panggil semua pengetua, sebab segala pembelajaran sekolah yang tanggung murid berkenaan. Jadi untuk mengelak sekolah tanggung banyak-banyak tu, sekolah kena kurangkan bilangan, kena siapkan sebelum 26 hari bulan 9. Nampak tak? Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan begini pada tuan-tuan dan puan-puan yang elektif. Dalam tempoh 2 minggu ni, kalau kacau bubuk suara boleh buat pagi hari Khamis, boleh buat pagi hari Jumaat, takkan kerja khusus nak kira markah dalam SPM tak boleh buat. Himpun mereka tu siapkan 1 hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Maksimum 3 hari tu kira tak siap tu memang kategori balok lah. Yang tak main, biarkan tak main. Yang kira yang tuan-tuan kena cover sekarang ni yang main. Yang tak main, lepas tu kita akan minta tuan-tuan dan puan-puan bawa mereka pergi pusatku, siapkan. Sebab kalau bawa di pusatku ada masalah tentang bahan-bahan
yang perlu mereka bawa dan sebagainya. Jadi siapkan dalam tempoh ni. Sebab kita minta tuan-tuan selesaikan, dan dalam masa yang sama juga tolong himpun pelajar-pelajar subjek berkenaan di sekolah, bagi tahu dekat pengetua, ini arahan secara lisan ni, tolong siapkan sebelum kita bergerak ke pusatku. Dan pergi pusatku ni leceh. Dengan tuan-tuan leceh, dengan saya pun leceh. Kan? Tapi dah memang kita dah decide dah, kita akan buat juga. Okey, bagi yang sekolah yang tak terlibat. So saya nak tanya, pengalaman saya di Datuk Syekh yang sukar nasihat ialah PSB. Macam mana cikgu PSB? Banyak lagi ke di agama perempuan banyak kita siap? Siap dah? Okey. Sekolah lain macam mana PSB? Ada tak? Oh, tapi tak ada lah. Yang lain macam mana? Macam mana cikgu? Okey, tak apa. Tarikh hantar bila? Tarikh tutup? Awal bulan 10 lah. So itu yang nak buat bulan 26 tu. Tuan-tuan boleh touch up lagi. Tapi pada saya, pulunlah di sekolah dalam tempoh 2 minggu ni. Boleh lah? Tolong beritahu dekat kawan-kawan semua ni. Tolong beritahu. Saya bukan minat sangat nak blast dalam grup pengetua, grup besar tu, saya malas nak type panjang tu. Okey. So saya beritahu pada tuan-tuan dan perempuan, tolong penjara siap-siap. Perniagaan bila perniagaan? Perniagaan. Okey, siap banyak dah cakap dah. Sekolah cikgu macam mana? Okey. So saya harap boleh settle sebelum ke pusatku. Sebab kita akan kutip data akhir. Katakan sekolah tak apalah, sekolah saya dulu Datuk Syekh 10 orang tak siap, 10 orang tu kita akan bawa. Kalau katakanlah ni ada 10 orang tak siap, bila sampai kutipan data akhir pada 20 sebelum 26 semua siap. Jadi Datuk Syekh tak terlibat. Clear kan? Okey. Yang pertama. Yang kedua, siapa penilai kawasan-kawasan semua ni? Abang Long kawasan ni. Saya nak minta tolong ya. Ustaz yang duduk rakam Ustaz ni. Tolong longgarkan markah sikit. Kena rakam Longgarkan markah duduk kat kita. Okey. Saya ada cerita tak pernah kedekut markah apresiasi pada yang kerja dengan saya lah. So tuan-tuan dan puan, mana ada ruang nak tolong tuan-tuan. Percayalah Allah Taala akan tolong kita, lambat ke cepat ke. Percayalah. Okey. Boleh tuan-tuan? Percayalah. Okey. Kalau tak percaya saya bercerita yang berlaku kat saya tu. Ya, ingatkan tak ada lah, tapi sampai ya Allah. Jadi itulah. So tolong, mana yang penyelaras kawasan ataupun yang bergerak ke sekolah-sekolah tu kita panggil apa? Panggil apa tu? Pentaksir kawasan. Okey, tolonglah setakat mana. Dan kita akan jumpa, saya dah minta KPP peperiksaan cikgu Cikgu Din lah. Cikgu Nordin bila panggil pengoral ni, saya nak cakap juga, cuba tolong sebaik mungkin bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ni bahasa Mandarin ada oral juga. Tolong juga. Mereka tak mau cakap, tanya sampai dia cakap. Boleh? Tolong ya. The best way yang kita boleh buat. Dan saya mengharapkan bilangan yang sikit saja yang akan kita bawa ke pusatku. Kalau banyak, letih wanita nak jaga. Okey. Letih Ustaz Omar, letih apa-apa, letih Cikgu Fuad. Okey. Sedangkan kami ni bukan tahu sangat tentang apa tu. Boleh cikgu apa nama? Cikgu Azina boleh lah? Apa nama Lestari apa? Banyak ni tak siap. Ya nak belah. Lah ni depa dah tak buat dah. Dia punya apa nama orang panggil apa? Personal project tu.
Ya okey lah tu. Dah puluh lah ni. Okey. Boleh lah. Tolong sebaik mungkin kurangkan bilangan sebab cikgu saya kira apa ada dalam mesyuarat berkenaan. Kita dah decide akan bawa pelajar-pelajar yang tak siap kerja khusus ke pusatku diikuti oleh cikgu subjek dan kelas itu. Cikgu tu kena pastikan siap. Sebelum ke pusatku, baiklah tuan-tuan dan perempuan, pulas mereka di sekolah tuan-tuan dan perempuan, minta kepada beritahu kepada pengetua, kami nak himpun budak yang tak siap ni perdagangan hari ni, akaun hari ni, apa hari ni dan sebagainya. Tak bodoh budak kita. Boleh ya? Boleh. Lagi apa lagi yang ada kerja khusus ni? Akaun macam mana akaun? Tengok hari okey. Agama Arab tak ada masalah. Syed Sirah okey tak? Betul ni? Kalau tak betul, apa nama, kalau tak siap tolong panggil, jemput cikgu lain mai tolong. Okey? Lain, cikgu mana lagi? Sekolah mana? Sekolah Tok Pak okey? Akaun okey tak? Tok Pak guru cemerlang ada kat situ, panggil. Okey. Lagi apa, subjek apa lagi yang ada? Ada ni. Ada kerja khusus yang lambat siap ni. Yang saya tahu, saya dah nampak sangat PSB lah. Okey. Kalau cikgu kita kira taraf sifu ni, saya pun ikut juga sifu dia, kira melukis tu. Kira okey dah tu. Kira orang kata taraf apa nama sifu lah. Alright. Boleh lah. So tolong beritahu dekat rakan-rakan kita, tolong settle dalam tempoh 2 minggu agar bilangan murid nak ke pusatku tu dikurangkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan kan? Tuan-tuan dan puan, kita ada lagi 2 penyerahan sijil untuk 2 orang lagi. Jadi persilakan Cikgu Zaki. Maaf Cikgu Zaki, dalam tu taktik dia tak hadir. Okey, Ustaz. Lagi. Ustaz. Okey. 1, 2. Okey, okey. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alright. Persilakan Cikgu Syirah berikan moral. Boleh. Okey, alhamdulillah. Ada yang tak dapat? Soalan yang tak tanda lagi. Semua dapat kan? Alhamdulillah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Ayu, terima kasih Cikgu Syakira, Ustazah Syakira, dan terima kasih Puan Anita. Okey tuan-tuan, untuk dapatkan gambar-gambar tuan-tuan dan perempuan tadi dalam Facebook JPN Perlis yang dikuasakan oleh Ustaz Umar, InsyaAllah supaya tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan. Dan hari ini saya sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, sekian, terima kasih. Saya dengan segala hormatnya persilakan Cikgu Ayub, Ustazah Syakira dan tuan-tuan dan perempuan semua untuk menikmati jamuan yang disediakan di sebelah ni.